Hai, aku Ami dan ini kisah aku. Okey, Cik Ami, berdasarkan ujian yang kita lakukan tadi, apa yang saya boleh simpulkan kat sini adalah keputusan ujian menunjukkan salur telinga dan gegenar telinga Cik Ami berada dalam keadaan yang baik. Tetapi, Cik Ami mengalami masalah pendengaran pada tahap teruk untuk mengesan nada bunyi yang tinggi pada kedua-dua belah telinga. Maksud dia dekat sini, Cik Ami akan mengalami masalah untuk tangkap perkataan-perkataan tertentu sewaktu perbualan. Tak mungkin. Walaupun masa aku 13 tahun, aku I hear the world, a distant memory, the sound of silence. paling kuat lah baru shock nak dengar. Sekarang, ini apa yang aku Hello, rasa. Assalamualaikum. Ya. Kat pasar ni tak dengar lah. Tak dengar lah. Nanti call balik boleh? Nanti call balik. Okay. Dulu, sepanjang masa aku pakai headphone. Triple kill! An ally has been slain. 地上にはあなたの居場所などないわ。私をダンスに誘わないの。Maniac! Ami oi. Dengar tak mak panggil ni? Ami? Budak ni mesti tak dengar lah tu. Ni kau tak pakai ke alat ni? Kuat sangat bunyi ni. Nah, pakai ni. Balah tak sakit telinga kau. Oh, tak apalah. And I hear your voice calling out my name. Now I'm like you and you're like me. We're all the same. Aku semakin kurang produktif. Banyak benda yang aku tak dapat selesaikan. Dan sekarang aku sedar. Aku tak dengar apa orang cakap. Dan aku tak dengar semuanya. Raise your voice for those who can't be heard. Speak out loud, put out the words. Hear the music, hear the world. 'Cause love is all we need. Let's heal the world. Heal the world. We heal the world. Assalamualaikum. Pernah tak korang dengar pasal Noise Induced Hearing Loss ataupun dikenali sebagai NIHL? Kalau tak pernah, nak cerita ni. Okey, NIHL ataupun Noise Induced Hearing Loss tadi dia merupakan satu masalah pendengaran ataupun gangguan kepada pendengaran kita disebabkan oleh bunyi yang kuat ataupun loud sounds. Masalah Noise Induced Hearing Loss ni, dia ada beberapa faktor dan juga kesan terhadap pendengaran kita. Okey, faktor yang pertama, dia lebih kepada tabiat lah sebenarnya, iaitu tabiat menggunakan earphone ataupun headphone dengan volume yang kuat dan juga tempoh yang lama. Okey, faktor yang kedua adalah disebabkan oleh mungkin kita bekerja di tempat-tempat yang terdedah dengan bunyi bising, contohnya kilang ataupun construction site. Kilang ni dia ada mesin ataupun mesin yang dia mengeluarkan bunyi-bunyi yang kuat. Dia juga boleh terjadi terutamanya kepada remaja lah. Misalnya mungkin golongan remaja ni dia suka pergi konsert, pergi gig yang di mana tempat-tempat macam ni biasanya dia akan bising tanpa memakai hearing protection device ataupun alat yang boleh melindung pendengaran kita daripada terledah dengan bunyi yang kuat misalnya. Okay, so
apa kesan kalau seseorang tu dia mengalami noise induced hearing loss? Okey, antara kesan yang pertama ialah dia akan susah untuk mendengar percakapan ataupun perbualan, terutamanya berada di tempat-tempat yang bising. Contohnya di restoran ataupun mungkin di pasar. Dia susah nak dengar dan faham apa yang diperkatakan. Yang kedua, kemungkinan seseorang tu dia akan mengalami tinnitus ataupun berdesing dalam telinga. Dan yang ketiga, boleh jadi juga mereka yang ada masalah noise induced hearing loss ni akan hilang keupayaan untuk mendengar dengan baik lah berbanding mereka yang ada tahap pendengaran yang normal. Jadi kepada yang mungkin masih belajar, masalah ni juga boleh menyebabkan seseorang pelajar tu hilang fokus sebab dia tak dapat nak mendengar dalam baik semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Oh, baru saya tahu. Jadi, macam mana nak jaga pendengaran kita? Pendengaran ni adalah salah satu nikmat yang kita selalu ambil mudah. Padahal banyak je cara yang kita boleh buat untuk kita jaga pendengaran kita, terutama sekali kalau kita tak nak bagi terdedah dengan bunyi yang kuat. Contoh dia, cara pertama yang kita boleh buat adalah dengan kita kawal volume kita, volume speaker, volume phone kita waktu kita dengar lagu, dengar muzik. Contoh dia kat sini, kalau kita pakai earphone, headphone, kita kena pastikan bunyi dia tu 60% ke bawah. Dan kita kena pastikan juga orang sebelah, kalau ada orang duduk sebelah kita, dia takkan dengar apa yang kita dengar pakai earphone tu. Kalau orang sebelah dengar apa yang lagu yang kita tengah dengar tu, maksud dia muzik yang kita pasang tu terlampau kuat dan tak elok untuk pendengaran kita, tak elok untuk telinga kita. Cara lain, waktu kita dengar muzik tu, kalau ada orang tengah bersembang, kita boleh dengar lagi apa yang orang sembang, kita boleh dengar lagi bila orang panggil kita. Kalau kita memang betul-betul tak dengar apa yang orang cakap, orang panggil, maksud dia kat sini memang muzik tu terlampau kuat. Antara cara lain yang boleh dibuat adalah dengan menggunakan headphone ataupun earphone yang mempunyai filter yang baik, yang bagus. Contoh dia, kalau kita nak pakai earphone tu, pakailah yang original. Sebab yang tu dah memang terjamin dia punya tahap keselamatan dan kesesuaian dia untuk telinga kita. Okay, untuk pergi ke tempat-tempat yang memang kita tahu memang ada bunyi yang kuat dekat situ. Contoh dia macam konsert ataupun festival, jom heboh ke apa ke, kita mesti pastikan yang kita pakai alat pelindungan pendengaran. Alat pelindungan pendengaran ni, fungsi dia untuk untuk halang sebahagian daripada bunyi yang kuat tu daripada masuk terus ke dalam telinga kita. Dia ada dua bentuk tau. Yang pertama sekali, earmuff, dia macam headphone tu, besar macam tu. Dia macam headphone. Satu lagi bentuk dia kecil je. Yang kecil ni, kita picit, lepas tu kita masukkan dekat dalam salur telinga ni. Dan fungsi dia sama je untuk halang bunyi tu daripada directly masuk ke dalam telinga. Dan dengan cara ni kita boleh jagalah pendengaran kita daripada terdedah dengan bunyi yang kuat. Okey, akhir kata, sebagai peringatan untuk semua, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam bahaya. Oleh itu, jagalah pendengaran kita. Oh yeah.